Salam sejahtera saya ucapkan kepada Madam Wan Naimah dan rakan-rakan seperjuangan. Nama saya Roslinda binti Kindangon dan tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah relativisme dan pasca-modernisme. Terdapat 6 bahagian utama yang akan saya kupas dalam pembentangan ini, iaitu bermula daripada pengenalan, definisi, tokoh-tokoh relativisme, implikasi terhadap agama dan kehidupan seseorang insan, cabaran utama pasca modernisme dan diakhiri dengan kesimpulan. Dalam dunia pemikiran moden hari ini, kita melihat berlakunya peralihan yang drastik dalam cara masyarakat global menilai realiti dan kebenaran. Fokus perbincangan saya adalah untuk menganalisis dua kerangka pemikiran utama, iaitu relativisme dan pasca-modernisme. Objektif utama pembentangan ini adalah untuk memahami bagaimana kedua-dua fahaman ini mencabar norma etika, struktur sosial, dan cara manusia mencari kebenaran. Definisi relativisme dan pasca-modernisme. Bermula dengan relativisme, ia adalah satu falsafah yang menyatakan bahawa kebenaran, moral dan nilai tidak bersifat mutlak. Sebaliknya, ia bergantung kepada perspektif individu, budaya atau konteks sejarah. Seterusnya, pasca-modernisme merupakan gerakan intelektual yang sangat skeptikal terhadap naratif besar seperti teori sains yang menyeluruh atau sistem kepercayaan tradisional. Fahaman ini menekankan bahawa realiti sebenarnya adalah binaan sosial yang dibentuk oleh bahasa, kuasa politik dan pengalaman peribadi. Tokoh-tokoh relativisme. Untuk memahami relativisme dengan lebih mendalam, kita melihat dua tokoh utama, iaitu pertama Protagoras. Beliau ialah pengasas relativisme awal yang terkenal dengan kenyataan "Man is the measure of all things". Beliau berpendapat bahawa kebenaran adalah relatif kepada persepsi individu. Kedua ialah Friedrich Nietzsche, yang terkenal dengan pandangan "There are no facts, only interpretations". Beliau menolak idea bahawa kebenaran itu wujud secara tetap di luar sana. Sebaliknya, beliau percaya bahawa apa yang kita panggil kebenaran itu hanyalah cara manusia mentafsir atau memberi makna kepada dunia mengikut pandangan masing-masing. Implikasi relativisme terhadap agama dan kehidupan seseorang insan. Implikasi daripada fahaman relativisme ini sebenarnya sangat meluas dalam kehidupan kita. Dari aspek struktur agama, relativisme mencabar autoriti teks suci sebagai satu-satunya sumber kebenaran. Agama tidak lagi dilihat sebagai rujukan mutlak, sebaliknya dianggap sebagai salah satu daripada banyak sistem kepercayaan yang sama taraf atau kita kenali sebagai pluralisme. Contohnya, apabila berdepan dengan hukum atau etika agama yang tegas, ada individu yang cenderung mentafsir semula ajaran tersebut supaya ia menjadi lebih fleksibel atau selari dengan kehendak peribadi, sehingga nilai eksklusif sesebuah agama itu menjadi semakin pudar. Seterusnya, dari aspek kehidupan insan, relativisme mencetuskan krisis standard etika dalam masyarakat. Apabila tiada piawaian moral yang dikongsi bersama, setiap individu diberikan kebebasan mutlak untuk menetapkan nilai hidup mereka sendiri tanpa mempedulikan norma masyarakat. Sebagai contoh, dalam isu moral seperti gaya hidup atau hubungan sosial, sering kita dengar ungkapan seperti, "Apa yang salah bagi awak belum tentu salah bagi saya." Walaupun ia kedengaran adil, hakikatnya ia membawa risiko yang besar. Apabila setiap orang menjadi Tuhan kepada moral mereka sendiri, kita akan kehilangan panduan sosial yang kukuh, sekaligus menyebabkan masyarakat sukar untuk mencapai kata sepakat dalam isu-isu moral yang penting.
Seterusnya, kita beralih kepada cabaran utama yang dibawa oleh pemikiran pasca modernisme yang memberi kesan kepada masyarakat hari ini. Cabaran pertama ialah hakisan kebenaran objektif, di mana sempadan antara fakta dan pendapat peribadi menjadi semakin kabur. Kebenaran tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang tetap, tetapi dilihat bergantung kepada pandangan individu semata-mata. Sebagai contoh, di media sosial, maklumat berasaskan data saintifik seringkali dianggap sama taraf dengan pendapat pribadi orang yang tidak mempunyai kelayakan. Hal ini menyebabkan masyarakat keliru dalam membezakan antara fakta yang sahih dan persepsi pribadi. Cabaran kedua ialah kecelaruan makna, iaitu keadaan di mana konsep asas seperti identiti, nilai sosial dan adat sering didefinisikan semula mengikut kehendak zaman. Perubahan ini mengakibatkan nilai yang dahulunya stabil menjadi samar dan mudah diubah-ubah. Contohnya, definisi mengenai kejayaan atau kualiti hidup sering berubah mengikut tren semasa. Apabila maksud sesuatu perkara itu boleh diubah sesuka hati, masyarakat akan kehilangan pegangan atau standard yang jelas untuk dijadikan rujukan bersama. Cabaran yang ketiga dan terakhir ialah ketidakpastian autoriti, yang mana pemikiran ini cenderung menolak hierarki ilmu atau kepakaran. Masyarakat mula kurang menghormati atau tidak lagi merasakan kepentingan untuk merujuk kepada golongan yang benar-benar pakar. Hal ini dapat dilihat apabila berlaku krisis, di mana ramai lebih cenderung mempercayai pandangan influencer atau maklumat tular berbanding pandangan ahli akademik atau pakar yang sebenar. Kesannya, sumber ilmu yang mapan semakin dipinggirkan dan menyebabkan masyarakat tersesat dalam lambakan maklumat yang tidak tentu kesahihannya. Sebagai kesimpulan, relativisme dan pasca-modernisme memberikan perspektif baru tentang betapa subjektifnya realiti, namun ia jelas membawa cabaran kepada kestabilan sosial. Dalam dunia yang serba relatif ini, keperluan terhadap kerangka nilai yang konsisten adalah penting untuk mengekalkan keharmonian. Kita memerlukan pemikiran yang seimbang agar kebebasan berfikir tidak berakhir dengan kecelaruan identiti dan sosial. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Terima kasih atas perhatian anda semua.